Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suami bin Cik Min, pelajar jurusan Bachelor in Management. Hari ini kita akan berkomunikasi dalam Introduction to Communication. Komunikasi adalah suatu proses berinteraksi untuk kita berhubung dari satu pihak dengan pihak yang lain. Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai satu proses perpindahan maklumat, perasaan, fikiran seseorang individu kepada individu ataupun kumpulan individu yang lain. Komunikasi boleh mengambil bentuk baik cara lisan maupun tidak menggunakan bahasa isyarat, gerak-geri, sentuhan, berhubungan mata dan penulisan. Implikasi komunikasi. Perubahan teknologi pada masa kini memberi kesan kepada kita. Contoh, sebelumnya kedatangan teknologi untuk berjumpa seseorang kita perlu bersekemuka. Namun pada masa kini dengan kecanggihan teknologi yang ada seperti media sosial, internet dan sebagainya, kita tidak lagi perlu bersemuka dengan seseorang. Namun dengan menggunakan teknologi kita boleh berhubung dengan sesiapa saja. Namun terdapat beberapa kesan aplikasi ini terhadap kita seperti menjalinkan hubungan. Menjalinkan hubungan menggunakan teknologi lebih tepat seperti kita mencari kenalan-kenalan yang lama yang telah terpisah. Dengan teknologi yang ada, kita mampu mencari kembali ikatan yang telah lama terputus. Seperti yang kita tahu, zaman kecil seperti kita membesar di sesuatu daerah dan kita telah berpindah ke daerah yang lain, hubungan yang lama telah terputus. Namun dengan teknologi yang ada pada masa kini, kita dapat kembali berhubung dengan seseorang yang telah lama kita berpisah. Aplikasi terhadap hubungan peribadi ini juga boleh memudaratkan seseorang. Teknologi juga boleh menjadikan seseorang itu tidak pandai bergaul dengan masyarakat. Apabila kita terlalu fokus pada teknologi seperti menggunakan aplikasi smartphone ataupun telefon bimbit seharian tanpa berhenti, ianya boleh memudaratkan seperti mata. Mata kita boleh mengalami rabun yang cukup teruk. Bebasnya meluahkan perasaan. Melihat pada situasi semasa, banyak-banyak kes yang telah terjadi di media sosial seperti kita telah memuat naik status-status yang boleh menaikkan seseorang tanpa kita mengira perasaan seseorang itu. Ianya jelas boleh mengakibatkan salah faham terjadi. Tanpa usul periksa, kita telah menjatuhkan fitnah kepada seseorang. Penggunaan teknologi di tempat kerja. Kita menyadari bahawasanya dengan penggunaan alat bantuan seperti mesin, pengaturan proses dan menyelesaikan masalah serta memudahkan kehidupan seharian kita termasuk teknologi komunikasi. Apa itu teknologi komunikasi? Seperti kita menggunakan email, Skype, WhatsApp dan juga Telegram. Namun terdapat kesan-kesan yang positif dan negatif. Seperti kesan yang positifnya di tempat kerja ialah memudahkan kerja seharian. Teknologi telah membantu kita untuk menjadi sesuatu pekerjaan tu dengan lebih mudah. Teknologi juga boleh menjimatkan masa. Penggunaan teknologi juga dapat menjimatkan masa pekerja, terutamanya jika kita ingin berurusan dengan organisasi yang lain. Kita hanya perlu menelefon atau menghantar fax dan juga kita juga boleh berhubung melalui panggilan video dan sebagainya. Positifnya juga teknologi ialah memudahkan perhubungan. Penggunaan teknologi komunikasi pada masa kini telah memberi banyak kemudahan kepada kita dan kepada seluruh masyarakat di dunia. Ianya amat mudah. Kita hanya perlu menggunakan aplikasi di laman sosial seperti Skype, Yahoo Messenger dan email. Dengan menggunakan aplikasi ini, ia banyak membantu kita berhubung dengan sesama kita di seluruh pelosok dunia. Komunikasi lebih kepada efektif. Menggunakan aplikasi teknologi seperti media sosial, kita dapat menjadikan platform kita mengembangkan perniagaan. Contohnya, rata-rata pengguna di media sosial mengadakan live untuk sesi-sesi penjualan. Di sebalik kesan positif, ada juga sedikit kesan-kesan negatif seperti terjadinya jenayah cyber, penggodaan maklumat serta wujudnya plagiarism. Jenayah cyber di internet banyak melakukan pelbagai jenis-jenis yang boleh menjatuhkan maruah seseorang, penipuan atau lebih dikenali sebagai scammer. Penggodaan maklumat. Banyak yang kita ketahui bahawa lahirnya satu generasi penggodam ataupun pengganah di cyber. Mereka ini seperti suka menggodam sesuatu data dan juga mengubah sistem perisian komputer. Mereka lebih sering menggunakan internet untuk mencuri maklumat serta menjualnya kepada orang pihak ketiga. Dalam era globalisasi ini, kita perlu berkomunikasi dengan seseorang. Namun, kita juga haruslah menjaga adab-adab ketika kita berkomunikasi atau bercakap dengan seseorang. Dalam era yang serba canggih ini, kita dapat berkomunikasi dengan seseorang tanpa mengira waktu dan juga masa. Walaupun mempunyai kelebihan yang ada, kita juga perlu
sentiasa berkomunikasi secara terus dengan seseorang supaya ianya dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahmi antara kita dengan seseorang. Sekian daripada saya. Terima kasih.